أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin muslimat yang mati sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama bagi meneruskan kuliah 2 mingguan ini, dan insya-Allah kita akan sambung bacaan daripada kitab tafsir Nurul Ihsan pada muka surat 289. Muka surat 289 surah Al-Hijr, dan kita akan sambung insya-Allah pada ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Banyak tangan tu jadi macam ni. Walaqad ja'alna fis samaa'i buruja, dan sungguh telah kami jadi pada langit beberapa buruj, 12. Tuan disebutkan ada him, ada sur, ada jauza, ada dan sartan, dan asad, dan sumbulah, dan mizan, dan aqrab, dan qaus, dan apa, juda ke apa, dan dalu, dan hud. Maka sekalian perjalanan bintang 7 pertama marikh baginya ham, dan aqrab kedua zahrah baginya sur dan mizan. Ketiga atarid baginya jauza dan sumbulah. Keempat khomar baginya sartan. Kelima syams baginya asad. Keenam mushtari baginya qus, dan hud. Ketujuh wahil kapa baginya judah dan dalwa. Wa zayyannaha lin-nazirin, dan kami hiasi akan dia bagi segala yang memandang. Tuan-tuan muslimin muslimat mati sekalian, Allah Ta'ala menyatakan kami telah menjadikan di langit itu ada buruj galaksi. Dan kalau orang mengaji ilmu astronomi ataupun falak ni, dia ada sebut galaksi ni dengan nama-nama, macam nama-nama binatang yang kita baca. Dia ada asad, singa, ada sumbulah, ada sur, lembu dan sebagainya. 12 galaksi, di mana galaksi ni, satu-satu galaksi ni mempunyai trilion bintang. Terlalu banyak, dan kita tak mampu untuk kira bintang-bintang yang Allah Ta'ala jadikan. Kalau duduk di padang pasir, orang Arab akan nampak tuan-tuan seolah-olah langit tu dekat dengan mereka. Pasal awan tak pernah ada, panas. Malam hari rasa macam awan langit tu dekat saja, dan macam boleh kira. Pengembara zaman dulu bila berjalan, ataupun pelaut zaman dulu, lah ni pun ada yang pandai.
Mereka tengok bintang, mereka tahu arah barat, timur, selatan ni ke arah mana. Dalam sejarah dulu disebutkan antara terkenal dalam sejarah Islam seperti Umar Khayyam, bila dia dapat teleskop daripada Nizam Muluk, Wazir Nizam Muluk, dan dia seorang ulama ataupun cendekiawan yang terkenal dalam bidang astronomi ini, melihat ke langit dan ilmu-ilmu yang dikuasai oleh barat sekarang berkaitan dengan ilmu sains sebenarnya diteroka oleh orang-orang Islam. Allah Ta'ala suruh kita tengok ke langit, bagaimana langit yang terbentang luas itu Allah jadikan berbagai-bagai tanda kekuasaannya. Wa zayyanaha lin-nadhirin, dan kami hiasinya bagi orang-orang yang mau untuk melihat dengan mata hati, yang akan mendapat natijah bahawa alam ni ada penciptanya. Allah bagi jadi cantik alam ini. Malam hari akan nampak bagaimana kehebatan Allah Ta'ala, cantik. Dan apa yang Allah jadikan ni tak sia-sia, tak sia-sia. Ada manfaat, dan ilmu-ilmu ni diguna pakai oleh orang manusia zaman dulu sampailah sekarang. Ayat yang ke-17, wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim, dan kami pelihara akan dia langit 7 itu daripada tiap-tiap syaitan yang kena kutuk daripada masuknya. Allah Ta'ala jaga daripada syaitan, yang kalau kita baca daripada dalam tafsir ayat-ayat lain, daripada hadis-hadis Nabi, bagaimana syaitan ni mereka boleh curi dengar maklumat apa yang malaikat sembang. Mereka boleh naik dengar, duduk di pinggir ataupun di tepi langit, di bawah langit, mendengar maklumat apa yang akan berlaku. Maklumat tu malaikat duduk sembang sama-sama mereka. Setan, jin ni mereka boleh naik, mereka boleh curi dengar, dan mereka bawa turun maklumat tu bagi tahu kat Tok Bomoh, kat Tok Nujum. Dan apa yang dimaklumkan oleh syaitan ataupun jin tu berlaku sungguh lepas tu. Orang percaya dan beriman dengan apa yang disampaikan oleh Tok Nujum. Tok Nujum tak tahu apa pun sebenarnya, tapi jin-jin dia, kawan-kawan dia dikenal makhluk halus tu, yang mendengar maklumat, curi-curi dengar apa yang disembang oleh malaikat. Ini peristiwa-peristiwa sebelum daripada putusan Nabi Muhammad. Lepas Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi, jadi Rasul, tak boleh dah tuan-tuan, tak boleh nak dengar dah. Kalau dia naik untuk mendengar, curi-curi dengar, wa yukzafuna min kulli janib, mereka akan ditembak daripada segenap sudut. Seperti ayat yang ke-18, Allah Ta'ala sebut illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin, melainkan syaitan yang sambar pada pendengaran apa-apa kabaran daripada malaikat ketika terbangnya dekat langit dengan tiada naik ke ufuk. Setengah akan setengah bawa terbang naik dekat langit kerana mendengar perkabaran dibawa beri pada bomoh yang menurun syaitan. Fa'atba'ahu shihabun mubin, maka ikut akan dia oleh bintang yang bercahaya, membakar atau menembus atau menggila akan dia, iaitu kita lihat bintang luruh itu. Lepas daripada Nabi Muhammad jadi utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syaitan jin ni bila mereka nak curi dengar, mereka naik tuan-tuan dekat dengan langit, mereka akan ditembak oleh bintang. Illa man istaraqa as-sam fa'atba'ahu shihabun mubin. Shihab ni bintang yang berapi, tak boleh dah tuan-tuan. Macam komet kan, bintang berekor tu, adakah dia tembak syaitan? Wallahu alam. Allah Ta'ala telah pun menjanjikan bagaimana lepas daripada putusan Nabi tak ada dah mereka boleh curi maklumat. Jadi kalau Tok Omar cerita tu, Tok Nujum cerita tu mohong semua. Bahkan dalam surah jin Allah sebut apa yang diucapkan oleh jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba.
Mereka kata sebelum ni kami usah cari untuk dapat berita di langit sana, dan kami dapati selepas daripada tu kami dapati muliat harasah syadidan wa syuhubah. Kami dapati langit tu telah pun dipenuhi dengan penjaga-penjaga, yakni malaikat yang mengawal, syadidan yang kuat, wa syuhubah, dan juga ada tembakan api daripada bintang. Jin bagi tahu dulu mereka boleh naik, tapi lepas pada tu tak boleh dah. Langit ni dikawal rapat oleh malaikat yang gagah perkasa, dan juga ada rejaman daripada api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam faman istama'il an yajid lahu shihaban rasada. Kami dulu duduk curi dengar untuk dapatkan maklumat tu. Tapi siapa yang mendengar sekarang, curi-curi dengar sekarang, maka dia akan dapati ada bintang renjaman yang akan rejam dia. Jadi jin bagi tahu sendiri, mereka tak boleh untuk curi-curi dengar dah apa yang akan berlaku, kerana malaikat tuan-tuan mengetahui tentang apa yang akan berlaku terhadap makhluk di muka bumi ni. Jadi mereka sembang sama-sama mereka, dicuri dengar oleh jin setan dan dimaklumkan oleh jin setan kepada Tok Bomo ataupun Tok Nujum. Jadi Allah pelihara muslimin muslimat. Antara ayat yang saya baca tadi, wa yukzafuna min kulli janib, cerita bagaimana Allah akan tembak dengan bintang terhadap jin setan yang nak curi dengar. Ni ayat ni dalam surah As-Saffat. Surah Saffat. Siapa-siapa yang nak jaga rumah dia daripada perkara-perkara yang tak diingini, gangguan ataupun curi dan sebagainya, dia bacalah tiap hari ayat 1 sampai ayat 9 daripada surah Saffat, untuk dia jaga keluarga dia, jaga harta benda dia, rumah dia daripada makhluk itu. Wa yuzafuna min kulli janib, boleh bagi orang yang menjadi perawat Islam, ayat ni boleh digunakan untuk tembak makhluk itu, seperti mana dalam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada ayat yang digunakan untuk tembak makhluk itu. Jadi makhluk ni, adakah walaupun kita tak nampak tapi kita tembak jadi sungguh ke tak, tuan-tuan? Seperti mana Allah Ta'ala sebut, tarmihim bihijaratin min sinjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tuan-tuan, dia boleh jadi macam dengan tentera Abraha, yang seperti mana daun yang dimakan ulat. Datuk Semai kamu kata lada hitam ni, walaupun tak ada dalam hadis semua sebut tentang lada hitam. Dalam hadis sebut daun bidara, tak sebut cerita limau, tak sebut asang gelugok, tak sebut tuan-tuan garam, tak ada. Tapi benda-benda tu berdasarkan pengalaman dan diakui ada kesan dia, ada kebaikan dia, ada kebaikan. Lada hitam ni Datuk Semai kamu kata kalau ditembak ataupun dibaling, dipunggai kepada orang yang ada gangguan jin, jin tu riau. Pasal apa dia riau? Pasal dia sakit, dia boleh berlubang badan bila dia kenal dengan lada hitam tu. Tapi lada hitam yang ada dibaca lah ruyah-ruyah, tuan-tuan. Jadi tak ada ruyah tu, makan lada hitam, apa buah dalam makanan pun tak peraya. Ni ada bacaan. Jadi makhluk ni depa ada kelebihan, boleh terbang. Al-jinnus ala salasati asnaf. Nabi sebut jin tu ada 3 kelompok. Yatiruna fil hawa. Hak jenis first class ni hak boleh terbang di udara, boleh terbang laju. Ni first class punya jenis, boleh terbang pergi sana pergi sini. Jenis hak yang command ni, hak yang rendah sekali ni, hak yang jadi histeria tu hak command. Histeria kalau jadi, siapa kalau budak mana jadi, siapa-siapa kena histeria, jangan, hak tak kuat jangan duk pergi pegang, kan, kesian kat kawan duk pergi pegang, jangan pergi lari pergi duduk tani, jangan dekat. Pasal hak jenis hak jenis histeria ni jenis jin hak koman, dia jenis lompat-lompat atas bau, atas belakang. Jadi kalau orang hak tak kuat pergi tolong orang kena rasuk, jin hak kena rasuk kat kawan tu, dia lompat mai hak kat orang kedua pula jadi rasuk. Jangan, bukan sebarangan orang boleh pegang. Kalau tak mau jadi lari pergi duduk tang lain. Ada jenis tu. Ada hak jenis kedua ni jenis ulang, merupa ulang dan juga merupa anjing. Dia ada ciri-ciri ulang dan juga anjing itu.
Di makhluk ni dua ada dengan kita. Ada yang Islam. Minna salihin wa minna duna dzalik. Ada yang baik, jin ni ada yang baik, ada yang tak baik. Tuan-tuan, ada yang baik, ada yang tak baik. Ada yang Islam, ada yang tak Islam. Hak Islam ada yang taat, ada yang tak taat. Dari sudut kejadian, kita lebihlah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kejadian kita cantik elok, tak macam mereka. Tapi mereka juga ada hamba Allah di kalangan mereka yang taat, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Ada hak alim. Macam kita manusia lah. Ada alim, ada hak jahil, ada hak soleh, ada yang toleh, macam-macam. Macam-macam jenis. Jadi kalau Datuk Semaya Kamuh dia kata orang tua-tua sebut sebaik-baik jin sejahat-jahat macam mana? Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Tak betul dia kata. Tak betul. Makhluk tu pun ada yang beriman dan bertakwa, ada alim, ada yang tak alim. Macam kita lah juga. Cuma di sudut kejadian saja kita ni lebih rupa parah, kita Allah bagi cantik elok. Kalau dia orang tu duk perasan kata orang lain Allah bagi jadi cantik elok, aku ni kurang. Dia jangan banding dengan kawan dia, dengan orang lain, dengan adik-beradik dia. Mungkin dia nampak dia kurang. Kalau dia rasa dia kurang, dia ingat ada makhluk dia tak nampak, dan Allah pun tak tunjuk kat kita. Kalau tunjuk kita, tak ada kuliah hari ni. Kan? Tak sampai, tak berani nak keluar rumah apa semua, macam-macam jenis. Kita ni makhluk Allah bagi yang terbaik sekali. Muslimin, muslimat, mati sekali. Mereka boleh dengar. Dekat, curi-curi dengar. Jadi, makhluk ni makhluk yang Allah bagi kelebihan. Tapi kelebihan kat kita selaku manusia lebih daripada itu lagi. Jadi Allah Ta'ala memuliakan Nabi, antaranya ialah dengan tidak ada kebenaran lagi. Tak boleh dah jin setan ni untuk curi-curi dengar maklumat yang mereka selama ni boleh dapat ketika mana naik ke kaki langit. Khususnya ayat yang ke-19. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya, dan bumi telah kami hampar akan dia atas air, dan kami lontar padanya akan beberapa bukit-bukit besar-besar. Jadi apa ni? Tolak bar, apa dia? Dia terpadam kat sana ni. Supaya tetap tiada bergolek-golek seperti yang ada muatan. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuh padanya daripada tiap-tiap satu yang ditimbang sukat. Untuk ulama menyebut ayat ni, Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala kata bahawa Allah hampak bumi ni. Wal arda madadnaha, kami hampak bumi ni. Hampak bukan maksud bumi ni bulat, maksud bumi ni jenis lepiak. Allah hampak kita boleh duduk berjalan dengan sempurna elok, buat rumah elok apa semua, dan kita berjalan jauh mana pun tak jatuh, walaupun bukanlah bulat 100%. Tapi taklah kita terima dan boleh akui ada orang yang kata bumi ni dia lepiak, bukan macam bulat telur tu. Tapi kalau tengok di angkasa, daripada angkasa, bumi ni adalah bulat seperti mana kita tengok bintang-bintang lain. Allah hampak supaya kita dapat hidup dengan sempurna, dengan baik. Nak bercucuk tanam mudah, nak menternak mudah, nak buat aktiviti apa pun mudah. Allah hampak bumi ni. Wa alqaina fiha rawasiya, dan Allah Ta'ala perkukuhkan bumi ni dengan bukit-bukit yang besar-besar, yang jadi tulang, jadi paku. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan ni. Dalam ayat ni Allah cerita bagaimana bukit bukau ni dia bergerak, berjalan, tapi kita tak nampak tuan-tuan pergerakan dia. Tapi kalau kita tengok kajian-kajian yang dibuat oleh pengkaji, oleh saintis ni, mereka dapati dulu ni bumi ni daratannya dia bercantum, lepas tu dia berpisah, kuih jauh. Ada yang kuih dekat antara satu sama lain, ada yang kuih jauh, kuih dekat, kuih jauh. Ada yang dulu kawasan kita ni dikatakan kawasan duduk dan laut ni,
Gunung Jerai tu jadi pulau. Pasal di Gunung Jerai tu ada siput-siput apa semua. Wallahu alam. Alam ni Allah bagi jadi, kita tak tahu lama mana tuan-tuan umur alam ini. Terlalu lama dah. Apa fungsi Allah bagi jadi bukit bukau, jadi paku bumi, bagi tegak, bagi elok. Bumi yang berputar laju ni, tuan-tuan, tak terasa pun dia berputar dengan sebab ada paku-paku bumi ni. Bumi jadi kukuh. Lah ni bukit bukau gunung ni dah pun mula diruntuhkan, mula dibuang. Bumi ni jadi kuih teruk, kuih tak stabil lah, pasal tangan manusia sendiri. Jadi ada orang putih baru ni, nama perempuan, saya duduk tengok, rasa seminggu ya kot tuan-tuan. Pasal lah ni ramai orang di barat pakat masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mereka tengok benda yang mereka tak boleh nak fikir, macam mana orang-orang di Gaza yang dalam keadaan hidup tertekan macam tu, rumah runtuh, rumah rosak, ahli keluarga mati, dibunuh, macam-macam kesusahan hidup dengan ayak tak ada, makanan tak ada, dating tak ada, perubatan pun tak ada dah yang sempurna. Mulai kemarin ni doktor hospital kompleks perubatan Syifa, abang kami terpaksa buat operate, potong anggota, buang organ pesakit ni tanpa bius. Saya tak ada ubat bius dah, terpaksa. Kalau tidak, tak boleh nak selamatkan nyawa tu. Tuan-tuan, orang di Gaza ni, kalau hak mengapai Quran tu biasa dibedah, dibuat pembedahan, dipotong organ ni tanpa bius. Pasal mereka boleh bius diri mereka dengan asyik bila baca Quran. Boleh ada tengok video. Dan keadaan ni berulang lah ni. Tuan-tuan, seorang putih perempuan, negro, dia ni tukang buat sepa, urut perempuan, lelaki. Dia dan macam juga dengan penganut Kristian di barat yang heran, takjub dengan kepercayaan dan keimanan orang-orang Gaza. Orang Gaza dalam video mereka duk tengok lah, masih lagi duk gelak. Bila ditanya, tuan-tuan, duk ucap Alhamdulillah, macam tak ada apa-apa berlaku. Ada keluarga mati pun mereka kata Alhamdulillah. Mereka doa harap hak tu lah berlaku kematian, sama ada mereka mati syahid ataupun di keluarga mati syahid, supaya pakat-pakat tolong nanti di akhirat. Mereka nak mati pasal apa? Hidup di bumi ni pun rumah tak sempurna macam orang lain, bahkan lah ni hancur dah. Mereka nak mati dalam keadaan syahid supaya dapat istana dalam syurga. Nak mati pasal apa? Buat apa tunggu di dunia ni? Dunia ni makan pun tak boleh, disekat pula lah ni, ayak tak ada, makanan tak ada, apa pun tak ada. Biar mati, duduk dalam syurga. Wahum yurzakun, Allah kata mati syahid tu diberikan rezeki. Tuan-tuan, perkara-perkara pelik bagi orang barat ni, mereka tak boleh fikir. Pasal apa sampai macam ni kekuatan orang di Gaza. Mereka kaji, baca Quran, cari Quran. Ada seorang negro perempuan, dan bila dia orang duk kata baca ayat ni, buka surah ni, dia baca Quran daripada terjemahan kan. Ada seorang lelaki asli Syria duduk di barat juga, orang Islam ni. Dia ni katanya jadi faktor besar lah orang tu masuk Islam. Dia kata buka ayat ni, surah ni apa semua, cerita tentang kejadian alam, cerita tentang sains-sains. Orang ni, perempuan ni sampai terkejut lah, ni buku ni, kitab ni 1400 tahun dah, tapi cerita benar-benar ni, cerita tentang janinam perut, pembentukan janinam perut, cerita astronomi dan sebagainya. Tentu beberapa hari lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah. Ramai masuk Islam gara-gara peristiwa apa yang berlaku di Gaza. Masya Allah, ni Quran. Tuan-tuan, baru ni saya dengar satu ceramah cerita bagaimana almarhum mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie. B.J. Habibie ni sampai orang buat filem, dia orang cerdik yang jadi presiden selepas daripada Suharto diguling. Dia dipanggil balik jadi dia balik dulu mengaji Jerman kalau tak silap, dan dia ada royalty commission daripada hasil rekaan dia buat kapal terbang ni. Dia meninggal beberapa tahun lepas. Orang yang ada kefahaman Islam lah tuan-tuan, walaupun dia mengaji akademik. Tuan-tuan, waktu dia mengaji dulu, dia kata di fakulti dia, kalau tidak mengaji Jerman, mengaji ni di fakulti dia dapat tiap-tiap tahun jadi orang nombor 3 dalam fakulti. Nombor 1, nombor 2 dia tak pernah lagi dapat. Pasal hak dapat nombor 1, nombor 2 kawan dia. Kawan tu pula dua-dua orang tu Yahudi. Dia duk rasa heran, macam mana depa mengaji sekali, buat study group sekali apa semua, pasal apa dia tak boleh think depa.
Mereka tu duk pegang, tak berubah-ubah dua orang ni. Akhirnya dia tanya mereka pun baik dengan dia. Bila dia tanya rahsia mereka boleh kekal prestasi duduk nombor 1, nombor 2, dua Yahudi ni kata, kami biasa bangun awal pagi-pagi, bangun awal, dan kami baca Quran lepas kami bangun. Baik, baca Quran. Hampa Yahudi? Ya, kami baca Quran. Pasal apa baca Quran? Kami percaya Quran tu adalah kalam daripada Tuhan. Bila kalam daripada Tuhan, dia ada kesan dan pengaruh, bukan takat kepada hati, bahkan juga pada otak dan juga kehidupan. Nah, tuan-tuan, orang Yahudi memang percaya dengan apa Nabi Muhammad bawa. Dalam Taurat, dalam Injil bukan ada kitab bab pokok Qorqat yang akan bisu tak cakap, tak habaq, kata orang Yahudi di belakang dia. Pokok lain batu semua akan panggil orang Islam, habaq ni belakangku Yahudi, mai bunuh dia. Pokok Qorqat. Pokok Qorqat tak ada pun dalam Taurat, tak ada pun dalam Injil. Tapi yang sebut kata pokok Qorqat ni akan diam, tak akan habaqkan orang Islam, kata Yahudi di belakang dia adalah Nabi Muhammad. Tuan-tuan, saya baca bagaimana orang Yahudi ni dah lama dah. Mereka buat projek tanam pokok Qorqat ni 5 juta pokok Qorqat sampai 2030. Mereka tahu peperangan besar akan berlaku, tuan-tuan. Mungkin hak berlaku ni mukadimah, wallahu alam lah, tuan-tuan. Jadi apa yang Quran sebut ni adalah kebenaran. Jadi tak nampak bukit bergerak, tapi tuan-tuan, pergerakan bumi ni berlaku. Kalau kita baca hadis Nabi cerita kiamat dekat sungguh nak berlaku ni bila matahari naik di tempat-tempat dia terbenam. Kan kita pernah sebut kajian daripada belah Uzbekistan ataupun Rusia. Saintis dapati ni paksi bumi dia dah bergerak dah beralih dah. Dah beralih dah dia punya paksi dia, yang menunjukkan satu hari nanti matahari tu akan naik belah dia turun. Nabi sebut tu benda antara tanda bukti kata kiamat dekat dah, naik dan tak boleh nak minta ampun dah masa tu. Tapi apa yang berlaku ni semua Allah tahu. Walaupun manusia, tuan-tuan, dapat melihat benda tu melalui hasil kajian yang dibuat oleh saintis-saintis, tapi sebenarnya nak membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Jadi bumi ni dihampak, Allah bagi jadi gunung ganang ni sebagai paku pengukuh kepada bumi ni. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan padanya daripada setiap sesuatu mengikut yang disukat, ditimbang dan disukat. Dr. Hamka kata mawzun ni Allah bagi jadi sesuatu tu sesuai untuk kejadian dia, tuan-tuan, sesuai dengan kejadian dia. Jadi contoh, tuan-tuan, kalau bukit Gunung Ganang ni, tuan-tuan, sebuah negara tu udara dia beza, hasil tumbuhan dia subur tak subur berbeza, lepas tu hujan banyak mana, kurang ke banyak ke, semua tu, tuan-tuan, antara faktornya berdasarkan kepada bentuk muka bumi dia, bukit Gunung Ganang dia. Macam di Negara Arab, dia tak ada bukit macam kita tu yang tinggi. Kita belah kita ni, tuan-tuan, duduk di Khatul Istiwa, bukit kita penuh dengan hutan, menyebabkan kawasan kita ni kawasan yang berhujan, tumbuhan mudah naik. Orang Arab kata bumi Malaysia ni subur, kalau pacak tongkat pun merakak tongkat tu. Kata subur, tak macam ni apa. Jadi Gunung Ganang ni ada pengaruh, ada kesan dia. Negara kita Gunung Ganang berpokok. Bila pokok, tuan-tuan, dia banyak cimpayang. Arab, tuan-tuan, nak cimpayang macam mana? Pokok Gunung Ganang, bukit bukan dia dogoi, tak ada pokok, dan pokok ni dia penyimpayang. Tu orang duk marah tebang balak. Tapi balak kalau tak tebang, tuan-tuan, dia akan rugi macam tu ya kerajaan. Mana pokok tu akan mampu macam tu. Tapi ambil kena ikut law dia lah, ikut peraturan dia. Tapi pokok yang hidup ni dia menyimpayang. Tak mana pokok masih banyak, tentu kawasan masih ada. Dia ada pengaruh kesan dia. Udara dia lembab, udara dia lebih segar, tumbuh-tumbuhan dia lebih mudah hidup. Tuan-tuan, ada hikmah, ada penimbang yang Allah Ta'ala tetapkan. Sesuatu tu Allah bagi jadi. Tuan-tuan, macam Dr. Hamka kata, unsur meh besi tembaga ni sama dia, tapi yang boleh bertukar jadi meh, jadi 24 karat, tak jadi meh jadi besi ataupun tembaga apa semua. Asal benda tu sama,
tapi dia bertukar jadi benda lain dengan sebab kimia, dengan benda lain tuan-tuan bertukar jadi benda lain pula. Kalau lebih daripada 4 karat, orang tak pergi mai dah. Ada had dia. Belian, tuan-tuan, belian ni disebutkan ratusan juta, ada kata 900 juta umur belian dalam muka bumi ni. Tu dia, kalau 900 juta umur bumi ni terang mana, tuan-tuan? Tak tahu, wallahu a'lam. Belian ni duduk dalam kerak bumi, ambil masa berjuta-juta tahun nak hasilkan belian. Panas ni tak tahu nak cerita. Duduk apa? Betul macam mana duduk di kerak bumi dalam tu, boleh naik ke atas. Bila gempa bumi berlaku, bila pergerakan tanah ni berlaku, macam kita sebut bumi bergerak, alam gunung bergerak apa semua, dia gempa bumi muntah keluar apa semua, orang dapat temui emas tu, belian tu. Tuan-tuan, belian ni adalah bahan yang paling keras sekali. Sebab tu orang buat pemotong. Belian tak boleh potong dengan besi. Belian tak boleh potong dengan tembaga. Dia kena potong dengan dia sendiri. Kerasnya belian. Hebatnya Allah Ta'ala bagi. Jadi ada sukatan-sukatannya. Kata tuan-tuan, tempat belian paling cetek, paling cangkat ni dalam bumi ni, kalau asalnya dalam 100 ke 200 km, tu paling cangkat. Nak cari tak mana sampai 150 km, 200 km ni. Tapi yang jumpa ku atas, hak tu hasil daripada muntah, daripada gempa bumi, ataupun bumi ni terhakis dah ribuan tahun, untuk orang boleh jumpa belian tu. Jadi Allah Ta'ala bagi jadi ni mengikut kadar-kadar. Kalau hak ni lebih, dia jadi bahan ni pula, jadi lain pula. Minyak cara minyak, gas cara gas. Tuan-tuan, macam gas dengan minyak yang baru ditemui di pantai Gaza. Tuan-tuan, minyak dan gas baru ditemui di pantai Gaza dengan anggaran 524 bilion dolar. Tuan, yang Israel pakat nak ni. Lepas itu Fatah, Mahmud Abbas, kroni kepada Israel kan, yang duduk ni Arab Palestin juga, dia tak biar belah lain tu. Dia puak tu munafik lah, tuan-tuan, mudah ceritanya. Mereka suruh harap dengan serangan Israel kali ni Hamas dapat dihapuskan. Mereka nak kuasai. Perasan lebih, Israel dah tunjuk dah peta dalam PBB. Netanyahu tunjuk dalam PBB ni peta Israel yang hanya akan didiami oleh Israel. Tak ada dah negara Palestin, tak ada. Kalau nak buat ni, Malaysia kita, Perdana Menteri kita kata dia cadang macam negara lain cadang, suruh buat dua negara Israel, negara Palestin. Dua negara tu Israel cadang, kalau dia buat dan setuju buat dua negara, 80% dia nak ambil, 20% dia bagi ke orang Arab. Adil kah? Dengan 20%, 20% tu pun besar mana? Tak ada. Tengok minyak, tuan-tuan, dengan gas dijumpai. Kalau Israel, tuan-tuan, dapat telaga minyak gas tu, mereka dapat sara, tuan-tuan, untuk penduduk dia 40 tahun. Dan ada 8 kot syarikat yang telah diberi lesen untuk cari gali tu. Ada sumber dia. Mereka tak mau bagi, tuan-tuan, dan mereka nak perancangkan. Allah bagi jadi semua di alam ni, dia ada kelebihan-kelebihan dia, kadar-kadar dia yang telah ditimbang untuk jadi sesuatu, dan sesuatu tu bermanfaat ataupun berharga untuk manusia ni. Muslimin muslimat mati sekalian. Ayat yang ke-20, wa ja'alna lakum fiha ma'aish wa man lastum lahu birazikhin. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadi bagi kamu padanya kehidupan, makanan, padi, gandum dan sekalian makanan daripada bumi, tumbuhan. Wa man lastum lahu birazikhin, dan mereka itu yang tiada kamu beri rezeki baginya daripada hamba dan binatang, hanya rezeki mereka itu Allah Ta'ala. Allah kata, kami jadikan bagi kamu wahai manusia ni tempat tinggal kamu di bumi ni kan, macam kita duk baca dalam surah Baqarah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi, ayat dalam surah Baqarah. Dan bagi kamu tu duduk di muka bumi itu sebagai tempat tinggal. Nak cari planet lain, pergi cari planet lain. Orang putih lah ni duk buat pelancongan angkasa.
Banyak tangan, payah. Buat pelancongan angkasa, naik roket pi, ada dah buat, kena bayar, kalau tak silap 25 juta dolar kot seorang. Satu kapal tu naik 4-5 orang je. Ada hak jenis buat pelancongan kapal selam kecil, ada hari tu ni bulan berapa hari tu meletup, geng-geng jutawan, ada hak Islam pun ada masuk, mereka 5 orang kot, masuk driver kapal selam kecil, nak pergi tengok apa kapal apa di bawah tu, Titanic ke apa, meletup. Geng-geng jutawan bayar apa ratus ribu dolar apa tak tahu. Adakah lain daripada muka bumi ni sesuai untuk didiami oleh manusia? Tak ada, tuan-tuan. Di sudut udara, nak cucuk tanam, air, apa semua, tak ada macam muka bumi ni. Tak ada. Bulan hak paling dekat dengan kita pun tak sesuai. Allah baginya di muka bumi ni dah, tak ada tempat lain. Jadi kalau hak yang kurang ajak di dunia ni kan, dia nak buat maksiat macam Imam Asy-Syafi'i. Ada kata Imam Ibrahim bin Adham, ada seorang lelaki mai jumpa Imam Syafi'i, kata bagilah nasihat, saya ni nak buat maksiat juga. Imam Syafi'i kata, kalau nak buat maksiat, pi buatlah di bumi lain selain pada bumi milik Allah Ta'ala. Dia kata, mana ada bumi lain milik tak ada bumi lain daripada bumi milik Allah Ta'ala. Kalau tahu macam tu, janganlah duk buat maksiat. Tak ada. Hak ni lah tempat kita paling sesuai kan, tak ada. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi Allah Ta'ala juga menyebut rezeki Allah Ta'ala dah tetapkan. Apa yang ada, contoh binatang, lembu rebau kita, makhluk lain ni, mereka ada rezeki mereka. Kita cuma sampaikan ataupun usaha je. Masing-masing ada rezeki. Kita nak beranak, masing-masing rezeki beza. Rezeki masing-masing, mak dengan ayah, suami isteri. Suami ada habuan dia, isteri ada habuan dia. Mak ayah, mak dengan ayah berbeza rezeki. Mai anak-anak, adakah anak-anak rezeki tumpah hak mak ayah? Tak. Ada rezeki masing-masing yang Allah Ta'ala tetapkan. Cuma Allah bagi jadi bila soal hidup di dunia ni bekerjasama, Allah bagi sampaikan melalui perantara. Ada orang yang tak perasan rezeki dia Allah bagi, tuan-tuan, tak secara langsung, tak cara langsung melalui orang lain. Dia ada tokek, ada majikan, ada bos. Tokek syarikat itulah yang bagi gaji ke dia, tapi sebenarnya rezeki yang Allah tetapkan, tapi melalui tokek dia. Rezeki Allah Ta'ala tetap. Kemarin saya tengok ada satu video, ada satu program terkenal di Indonesia. Video ni mereka potong pendek, temu ramah seorang anak muda yang katanya pelik lah, perubahan hidup dia ni pelik dan menakjubkan. Video tu yang bila saya tengok, Juruhebah tanya macam mana mula-mula berubah keadaan hidup dia, yang dia pada susah, miskin, tapi berubah lepas tu jadi orang yang berharta. Dia kata satu hari bila dia keluar daripada masjid, dia tersempat dengan seorang toknek, orang perempuan tua, berjalan tinjut-injut, tengok dengan pakaian, bawa beg semua ni. Kata orang susah sungguh, miskin sungguh-sungguh ni. Dia pun tanya, nek ni duduk tak mana, nak pergi mana, main mana apa semua. Nek tu kata dia main cari makan kan? Dia kena cari makan sendiri, tak ada siapa-siapa dengan hidup dengan dia. Dia sakit kaki rupanya. Tanya duduk mana, dia pun abang. Budak muda ni, dia menikah dah muda-muda, dia pun susah, dia miskin, tapi dia tengok ada orang lebih susah daripada dia, timbul belas kasihan. Tak apa nek, saya tolong hantar. Hantar tu dengan apa? Naik motor kah, naik gerek kah? Kawan budak muda ni apa pun tak ada. Dia turun teman jalannya, nak bagi orang tua tu selamat balik rumah. Tengok-tengok rumah dangau buruk, bansai buruk je. Jiran-jiran mai abang kata, kami pun tak boleh nak tolong, kami pun susah. Dia kena keluar cari makan sendiri tiap hari. Tuan-tuan, kaki dia hak diinjuk tu rupanya berlubang, ada ulat
Ada ulat nak beli ubat pun tak mampu. Tak mampu lah. Jadi susah semua itu. Akhirnya dia balik cerita kat bini dia. Bini dia teriak. Dan mereka buat keputusan suami isteri ni, bila mereka masak makanan, masak lebih untuk hantar kat Tok Nek tu. Jadi bila duk hantar, Tok Nek tu rumah dia tak ada apa, katil pun tak ada. Dia usah. Dia budak muda ni duduk dengan bini dia, lama dah kahwin, tak ada katil pun. Tapi dia tolong cari duit beli katil bagi kat Tok Nek ni. Tapi dia kata daripada dia jumpa Tok Nek ni, dia tolong Tok Nek ni, ada perubahan dan perkara mengejut berlaku dalam hidup dia. Dia kata lepas jumpa Tok Nek tu, tiba-tiba dalam masa yang pendek tak lama, dia jumpa dengan seorang nama Pak Amin. Pak Amin ni duk jual, duk mungkin pencetak dan duk jual buku Quran Murattal. Pak Amin ni tawar kepada dia, kalau ambil jual ni, dan dia akan bagi satu buku untung bagi kat kawan ni, komisen RM10,000. RM10,000 ni dalam RM30 lah tuan-tuan. RM10,000. Dia pun setuju. Banyak ni. Akhirnya hari pertama tu jual 100 awal, habis. Dia ambil lagi. Dia buat balik duit untung, dia kata 10 juta rupiah. 3,000 lebih tuan-tuan. Buat balik duit. Bini dia tak percaya. Bini dia kata, abang ambil mana ni? Curi mana? Dia tak mau makan daripada sumber yang haram. Tak mau. Akhirnya dia terpaksa bawa bini dia pergi jumpa dengan Pak Amin tu. Abang cerita macam mana, barulah bini dia percaya. Dia kata tiba-tiba je kawan ni mai, bahkan dia bagi komisen, keuntungan tu tinggi sungguh. Pelik ni, macam tak ada untung untuk Pak Amin ni. Kat apa lagi tuan-tuan? Lepas tu lepas pada tu dia boleh beli katil untuk dia dengan isteri dia. Bila lepas beli katil, satu malam dia mimpi. Dia kata mimpi dia duduk di padang pasir, jalan sorang-sorang. Bila tak ada siapa, dia tengok padang pasir, dia takut. Dia pun lari punya lari. Dia jatuh dalam mimpi tu, dan dia di luar ni tergolek jatuh katil. Dan ari-ari dia kena mainan jenis kereta buat daripada kayu, ipak dia bagi. Jadi duduk dekat katil tu, jatuh kena hari dia, sakit. Dia ni dia kata sebenarnya dia tak boleh berfungsi sebagai seorang suami. Dia mati pucuk kan? Alat kelamin dia tak berfungsi, dan dia tak ada anak dengan sebab ujian mati pucuk itu. Tapi bila dia jatuh daripada katil tu, mainan hak dibuat daripada kayu yang ipak dia bagi ni, kena air-air dia sakit. Dia pergi bilik air, pipi dia tengok, kemaluan dia hidup balik dengan izin Allah Ta'ala. Waktu temu ramah tu pula dilangsungkan, dia kata saya dah ada 3 orang anak. Allah bagi berderek ni. Lepas tu satu hari dia kata, sehari sebelum nenek tu mati, dia duduk pergi tengok tiap hari. Tok Nek tu tepuk dia 3 kali. Kali pertama tepuk, dia kata apa yang kamu hajati akan tertunai selepas ni. Tepuk kali kedua, tempat yang mu ingini akan kamu akan sampai. Apa itu? Hak ketiga apa dia? Hajat ke apa akan tertunai. Dia kata esok tu Tok Nek tu mati. Tok Nek tu mati. Dia lepas Tok Nek tu mati, apa yang Tok Nek ni habaq kat dia jadi teruk sangat ni. Dia campur dengan program sekolah hak ni, guna hak ni juga, pandai konon-konon jadi tak tahuan. Benda ni bukan boleh campur punya tangan. Jadi tiba-tiba ada orang mai nak pergi Mekah umrah. Dia kata siapa tak mau pergi, memang hak tu lah duk terangin. Dia pergi dengan bini dia, cara percuma orang bawa. Dia teringin, duk cita-cita. Dia kata kalau lah ada rumah, dapat rumah besar, dia kata nak ambil anak yatim, ambil anak orang susah, duduk dengan mereka, tolong biayai apa semua, makan minum, mengaji apa semua. Cita-cita macam tu. Tuan-tuan, tiba-tiba ada orang mai, tak lama lepas tu orang kaya, tak kenal pun mai, habang ni ambil lah rumah dia. Rumah banglo besar 2 tingkat,
kawasan rumah tu sekali dengan kawasan lapang semua ni, luas dia 500 meter. 500 meter ni setengah kilo kan? 1 kilometer 1000 meter. Setengah kilo ni, setengah kilo keluasan tanah rumah banglo tu dah. Subhanallah, punya besar. Ambil, dia duduk di bawah dengan anak bini dia, atas dia letak anak-anak yatim dengan anak-anak orang susah, dia biari. Dia punya cita-cita kalau Allah bagi rezeki lebih kat dia, dia nak buat satu kedai depan rumah tu, dan dia nak jamu orang secara gratis, secara percuma. Waktu di Temu Ramah tu ada tunjuk video orang beratur main makan di kedai tu secara percuma. Ramailah secara percuma, tapi apa yang dia niat tu Allah bagi dengan sebab kebaikan yang dia buat kepada Tok Nek tu. Kebaikan yang dia buat tu ketika mana dia pun susah. Allah nak bagi selalunya ke orang yang dia susah, dia pun perlukan, dia duit tak ada tapi dia pun nak buat kebaikan juga. Orang minta derma, dia pergi masjid contoh, dia pun bukan ada apa duit sangat, tapi dia boleh buat keluar lagi untuk derma, dia pun perlu duit tu. Hak ni selalunya Allah balas dengan segera. Dengan kebaikan yang dia buat tu, Allah balas dengan segera. Subhanallah. Jadi benda-benda sebegini ni, rezeki dan yang Allah tetapkan akan sampai walaupun dihalang oleh manusia. Kadang-kadang manusia tu buat usaha tak termana pun, tapi Allah bagi berganda-ganda, sehingga kan tak boleh dipikir di akal bagaimana gandaan yang Allah bagi tu. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita. Minggu depan kita akan sambung ayat seterusnya. Ustaz Ripin Ayub ni ada di sini semalam sampai, tapi dia ada program Madat. Malam ni kuliah perubatan di Madat. Lusa ada rawatan di Madat, tapi rawatan tu saya tak tahu dah tutup ataupun tidak, pasal dia kena berdaftar. Daftar ni bukan daftar kena bayar dah, daftar orang nak pasal terhad lah. Yang rawat tu ada 4-5 orang kawan-kawan lain. Jadi hari Ahad dibuat rawatan. Petang ni atau esok dia nak main tengok camp, pasal kami ada program tu tutup bulan depan di camp sekolah. Jadi mungkin petang ni esok dia main tengok camp. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat, jadi minggu depan kita akan bersama dengan Dr. Akhli insya-Allah. Dan sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.